Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan bab 4 vektor. Dalam video ini, saya akan berkongsikan teknik menjawab yang mudah dan saya percaya bahawa anda mesti dapat mengikut jalan kerja yang saya tunjukkan. Jika anda sudah mahir teknik menjawab yang saya ajar dan dapatkan, maka penuh tidak menjadi masalah. Soalan-soalan terpilih pada hari ini ialah soalan sebenar SPM. Terdapat soalan yang berkaitan dengan konsep segaris. Jika anda ingin faham konsep tersebut dan ingin tahu jalan kerja yang tepat, pastikan anda menonton video ini sehingga tamat. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan 1. Sebelum kita membaca soalan, di sini saya ingin memberikan satu nasihat, iaitu dalam soalan vektor, kita perlu labelkan maklumat yang diberikan dengan tepat pada gambar raja. Setelah membaca setiap ayat ini, kita akan terus melabelkan maklumat pada gambar raja jika perlu. Baik, kita baca soalan. Raja menunjukkan segitiga AOB. AOB, titik P terletak pada OA. P terletak di sini. Dan titik Q terletak pada AB. Q berada di sini. Garis lurus BP bersilang dengan garis lurus OQ di titik S. Nampak tak? BP dengan OQ bersilang di S. Diberi bahawa nisbah OA kepada OP ialah 4:1. Bermaksud apa? Jumlah bahagian untuk OA ialah 4. Manakala jumlah bahagian bagi OP ialah 1. Jadi apakah yang kita perlu label? Kita perlu label OP dengan 1 di sini. Kemudian PA dilabel dengan 3. Kenapa 3 pula? Sebab jumlah bahagian bagi OA ialah 4. Sedangkan OP sudah mengambil satu bahagian, maka PA hanya tinggal 3 bahagian saja. Boleh? Kemudian kita diberikan nisbah AB kepada AQ sama dengan 2:1. Bermaksud jumlah bahagian bagi AB ialah 2. Manakala jumlah bahagian bagi AQ ialah 1. Jadi, apakah yang kita perlu label? Kita perlu labelkan AQ dengan 1. AQ dengan 1 bahagian. Manakala QB dengan 1 juga. Kenapa 1? Sebab jumlah bahagian AB ialah 2. Dari A sampai B adalah 2 bahagian. Sedangkan AQ sudah mengambil 1 bahagian. Maka QB hanya tinggal 1 bahagian. Boleh? Dan ini juga bermaksud Q adalah titik tengah bagi titik A dan titik B. Jadi saya akan labelkan simbol sama panjang pada AQ dengan QB. Akhir sekali, kita perlu labelkan vektor OA 8X di sini. 8X. Kemudian kita labelkan OB dengan 6Y. 6Y di sini. Boleh? O ke B. Baik, kita sudah berjaya melabelkan semua maklumat yang diberikan pada gambar raja ini. Sekarang kita membaca soalan A. Ungkapkan dalam sebutan vektor X dan atau vektor Y bagi vektor BP. Maksudnya kita nak cari vektor BP dan jawapan kita mesti dalam sebutan X dan atau Y. Maksudnya mungkin X dan Y muncul pada masa yang sama ataupun dalam sebutan salah satu mereka sahaja. Jadi sekarang kita nak cari BP, kita kena lakarkan anak panah pada gambar raja. B ke P. B ke P di sini. Boleh? Jika nak bertolak dari B ke P, kita boleh memilih laluan apa? Laluan B ke O, kemudian O ke P. Maksudnya kita boleh menulis vektor BP sama dengan vektor BO tambah dengan vektor OP. Nanti kita baru tulis di sebelah. Walaupun jalan kerja ini sangat sistematik dan ditulis oleh 99% pelajar, tetapi ia agak panjang. Sebenarnya ada cara lain yang lebih cepat dan mudah untuk mencari vektor BP. Cikgu tak pasti sama ada anda sudah pernah belajar rumus ini. Ingat, jika gambar raja menggunakan titik O, iaitu asaran, sebagai titik panduan, kita boleh menggunakan cara mudah berikut. Cikgu tulis di sini.
BP sama dengan OP tolak dengan OB. Di mana B ialah huruf kiri, manakala P ialah huruf kanan. Kita akan menulis O huruf kanan tolak dengan O huruf kiri. Nampak tak? OP tolak dengan OB. Jangan bimbang, jawapan untuk BP ini sebenarnya sama dengan jawapan untuk BP ini. Kenapa BP boleh ditulis sebagai OP tolak OB? Anda boleh cuba berfikir sendiri. Mengapakah BP ditulis sebagai OP tolak OB dikatakan lebih mudah? Kerana biasanya maklumat diberikan adalah mula dengan huruf O. Contohnya kita diberikan vektor OB kan, bukan vektor BO. Kalau kita guna BP sama dengan BO tambah OP, nanti BO juga perlu ditukar menjadi OB kan? Dan akan menghasilkan jalan kerja yang lebih panjang. Jadi di sini saya nak memberikan satu kesimpulan. Jika gambar rajak mempunyai titik O sebagai titik panduan, maka kita boleh menulis apa? O huruf kanan tolak dengan O huruf kiri untuk mencari vektor BP ini. Baik, sekarang kita nak cari BP kan? Kita perlu menyediakan maklumat OP dengan OB. OB sudah ada kan? Iaitu 6Y. Jadi, untuk mencari vektor OP, apakah yang kita perlu tulis? Kita boleh tulis macam ni. OP sama dengan 1/4 OA. Saya tahu anda mesti tertanya-tanya juga. Sebenarnya ini juga adalah salah satu teknik menjawab. Tanya pada diri, OP berapa bahagian? 1 bahagian. Kemudian OA berapa bahagian? 1 tambah 3 iaitu 4. Jumlahnya 4 bahagian. Jadi saya akan menulis OP sama dengan 1/4 OA. Nombor di atas iaitu 1 rujuk kepada bilangan bahagian bagi OP. Manakala nombor di bawah 4 rujuk kepada bilangan bahagian untuk OA. Boleh ingat tak? Ikut corak ini. Kemudian tanya pada diri, vektor OA ada tak? Ada kan? Sebab vektor OA ialah 8x. Maka kita sudah boleh mencari vektor OP. OP sama dengan 1/4 darab dengan 8x. 1/4 darab dengan 8, kita dapat 2x. Ini ialah jawapan untuk OP. Selepas mendapat OP ini, kita boleh menggunakan cara mudah seperti ini untuk mencari BP. Jadi saya tulis sekali lagi, BP boleh ditulis sebagai OP tolak OB. Kita gantikan OP 2x dan OB sama dengan 6y. Ini ialah jawapan untuk BP. Boleh? Seterusnya kita lihat pada soalan A2. Kita perlu mencari vektor OQ. Kalau vektor yang kita nak cari mula dengan huruf O, kita terpaksa guna cara asal, iaitu lihat pada gambar rajak dan pilih laluan yang sesuai. Jika nak bertolak dari O ke Q, kita boleh memilih laluan apa? Laluan O ke A, kemudian A ke Q. Adapun kita boleh pilih laluan OB, kemudian BQ. Kita boleh pilih salah satu laluan ini. Di sini saya akan menggunakan laluan O ke A, kemudian A ke Q. Kita sudah ada vektor OA kan? Vektor OA adalah 8x. Maka kita hanya perlu mencari vektor AQ. Banyak pelajar akan berhenti di sini dan fikir sangat lama. Bagaimana untuk mencari vektor AQ? Sebenarnya sangat mudah sahaja. Ikut teknik ini. AQ merupakan sebahagian daripada AB. Betul tak? Jadi, kalau kita mampu mencari A sampai B, maka A sampai Q boleh dicari. Jadi, apakah yang kita perlu buat? Carilah vektor AB. Kita boleh menggunakan cara mudah yang saya sebut tadi. AB boleh ditulis sebagai apa? OB tolak OA. Saya catat di sini. AB sama dengan OB tolak dengan OA. Sedangkan OB dengan OA sudah ada, kita hanya perlu gantikan 6Y dengan 8X. 6Y tolak dengan 8X. Ini ialah vektor AB. Sekarang kita sudah berjaya mendapat vektor AB. Tetapi bagaimana untuk mencari vektor AQ? Senang saja. Kita boleh menggunakan nisbah
AQ sama dengan 1/2 AB. Kenapa tulis macam ni? Sama seperti tadi, AQ berapa bahagian? 1 bahagian. AB berapa bahagian? 2 bahagian. 1 tambah 1 menjadi 2 kan? Jadi saya tulis macam ni, 1 iaitu nombor di bahagian atas rujuk kepada bilangan bahagian AQ. Manakala 2 ni rujuk kepada bilangan bahagian AB. Boleh faham? Kita guna cara yang sama. Dan kita hanya perlu gantikan 6Y tolak 8X ke sini. Saya boleh tulis 1/2 kurungan 6Y tolak dengan 8X. Kemudian kita kembangkan 1/2 darab 6, 3Y. 1/2 darab negatif 8 tolak dengan 4X. Ini adalah vektor AQ. Maka kita sudah boleh mencari vektor OQ. Sebab tadi kita sudah berbincang bahawa kita akan pilih laluan OA tambah dengan AQ kan. OA sudah ada, AQ juga ada. Jadi kita boleh cari O ke Q. Saya tulis di bawah. OQ sama dengan OA tambah dengan AQ. OA berapa? OA ialah 8X. Jadi saya tulis 8X tambah 3Y tolak 4X. 8X tolak 4X dapat apa? 4X tambah 3Y. Senang saja kan? Kalau tak ada masalah, kita bincang soalan B. Dengan menggunakan vektor OS sama dengan HOQ dan BS sama dengan KBP, dengan keadaan H dan K ialah pemarah, cari nilai H dan nilai K. Kita nak cari nilai H ini dan K ini. OS sama dengan HOQ di sini bermaksud vektor OS adalah H kali ganda vektor OQ. Dengan keadaan O adalah titik sepunya bagi kedua-dua vektor ini. Jadi di sini saya nak berpesan, setiap kali nampak format seperti ini, iaitu salah satu vektor ditulis sebagai gandaan skala bagi vektor yang lain dan mempunyai titik sepunya seperti ini, maka titik O, S dan Q adalah segaris. Jika tak cukup jelas, lihat pada gambar aja. Nampak tak? Titik O, S dan Q terletak pada garis lurus yang sama ataupun dikenali sebagai segaris. Sama juga untuk BS sama dengan KBP. BS adalah K kali ganda BP. Dan kita boleh nampak B adalah titik sepunya. Bermaksud apa? Bermaksud BSP, tiga titik ini adalah segaris. Nampak tak? BSP terletak pada garis lurus yang sama ataupun segaris. Jadi, apakah yang kita perlu buat untuk mencari nilai H dan K ini? Sangat senang saja ikut teknik menjawab ini. Iaitu kita perlu pastikan kedua-dua vektor yang diberikan ditulis menjadi vektor yang sama. Kita ada OS dan BS kan? OS tak sama dengan BS. Kita perlu tukarkan salah satu daripada mereka sehingga nampak sama. Sebagai contoh, kita boleh mencari jalan untuk menukarkan BS kepada OS. Dan OS yang diberikan ini jangan tukar. Kita hanya kekalkan sebagai OS saja. Jadi berdasarkan OS sama dengan HOQ, kita mencari OS dulu. Tanya pada diri, adakah kita mempunyai vektor OQ? Ada kan? Tadi kita sudah dapat OQ sama dengan 4X tambah 3Y. Jadi kita ganti balik, kita dapat H kurungan 4X tambah 3Y. Selepas itu kita kembangkan H darab 4, 4HX tambah dengan 3HY. Vektor OS yang pertama. Seterusnya, untuk vektor BS sama dengan KBP, kita nak cari jalan tukar menjadi OS. Saya tulis di sini, BS sama dengan KBP kan. Kemudian kita akan teruskan seperti ini, kiri dan kanan. Bagaimana boleh cari OS? Tak perlu tengok pada gambar aja. Kita hanya perlu tulis OS tolak dengan OB.
kita akan menggunakan cara mudah yang saya sebut pada awal-awal, iaitu BS boleh ditulis sebagai OS tolak dengan OB, iaitu O huruf kanan tolak dengan O huruf kiri. Nampak tak? Di sini sudah ada OS lah. Maka kita sudah hampir berjaya. Untuk sebelah kanan, tanya pada diri, adakah kita mempunyai vektor BP? Ya, kita sudah ada jawapan BP, iaitu apa? 2X tolak dengan 6Y. Jadi saya ganti sini. Kurungan 2X tolak dengan 6Y. Kemudian kita perlu gantikan vektor OB dan kembangkan tanda kurung di sebelah kanan. OB ialah apa? OB ialah 6Y kan, kalau tak silap. OB ialah 6Y. Jadi saya tulis di sini 6Y sama dengan 2KX. K darab negatif 6, negatif 6KY. Akhir sekali kita perlu pindahkan negatif 6Y ke sebelah kanan. Jadi saya boleh tulis OS sama dengan 2KX tolak 6KY tambah dengan 6Y. Untuk kelihatan kemas, kita perlu faktorkan vektor Y ini. Jadi saya boleh tulis OS sama dengan 2KX tambah vektor Y ini difaktorkan keluar. Jadi kita boleh tulis apa? 6 tolak 6K. Nampak tak? 6 darab Y, 6Y. Negatif 6K darab Y, negatif 6KY. Macam ni lebih kemas. Ini merupakan persamaan OS yang kedua. Setakat ini boleh kan? Dan saya rasanya kamu sudah faham kenapa saya nak mencari dua OS. Nampak tak? OS pertama di sini dan OS kedua di sini. Kedua-dua vektor ini adalah vektor yang sama. Maksudnya kita boleh gantikan vektor pertama ke dalam vektor kedua supaya perbandingan senang dilakukan. Jadi saya akan tulis gantikan vektor pertama ke dalam 2. Jadi saya akan salin 4HX tambah 3HY sama dengan ini. Selepas itu, apakah yang kita perlu buat? Kita perlu bandingkan. Kita akan bandingkan berkali untuk vektor X, iaitu 4H dengan 2K. Kemudian kita akan bandingkan berkali untuk vektor Y, iaitu 3H dengan 6 tolak 6K. Boleh? Saya tulis di bawah 4H sama dengan 2K. Dari sini saya akan pindahkan 2 ke sebelah kiri. Jadi kita boleh dapat 2H sama dengan K ataupun K sama dengan 2H. Boleh? Ini persamaan 3. Manakala 3H sama dengan 6 tolak 6K. Ini persamaan 4. Kita boleh gantikan 3 ke dalam 4 untuk mencari. Kita boleh gantikan 3 ke dalam 4 untuk mencari nilai H. Gantikan 3 ke dalam 4. Kita boleh dapat 3H sama dengan 6 tolak 6 kurungan 2H. 3H sama dengan 6 tolak 12H. Kemudian pindahkan negatif 12H ke sebelah kiri. Jadi kita boleh dapat apa? 3H tambah 12H, kita dapat 15H sama dengan 6. Akhir sekali kita guna kalkulator. 6 bahagi 15, kita dapat 2/5. Setelah dapat H, kita boleh cari K. Dari 3, K sama dengan 2 darab dengan 2/5. Maka kita dapat 4/5. Kesimpulan, H 2/5, K 4/5. Yes, kita sudah berjaya mendapat nilai H dan nilai K. Tetapi bagaimana boleh pastikan jawapan ini adalah tepat? Boleh semak tak? Bolehlah. Lepas ni anda akan 100% yakin pada diri. Jadi apakah yang kita perlu buat? Kita akan gantikan H dan K ke dalam soalan yang diberikan. OS sama dengan apa? OS sama dengan 2/5 OQ. Dan BS
sama dengan 45 BP. Setelah kita ganti, kita akan lihat pada gambar raja. Di sini kita nampak OS sama dengan 25 OQ kan. Bermaksud OS 2 bahagian, OQ 5 bahagian. Kita labelkan pada gambar raja OS 2 bahagian. O sampai Q 5 bahagian kan. Bermaksud S sampai Q adalah 3 bahagian. Rasa logik tak? Logik kan? Kerana OS lebih pendek daripada SQ, maka nisbah 2/3 boleh diterima. Seterusnya, untuk BS sama dengan 4/5 BP. 4 ini rujuk kepada bilangan bahagian BS, manakala 5 rujuk kepada bilangan bahagian BP. Jadi kita label B sampai S 4 bahagian. Kemudian B sampai P 5 bahagian kan. Maksudnya SP hanya tinggal 1 bahagian. Rasa logik tak? Logik kan? Sebab BS lebih panjang daripada SP. Nisbah 4/1 boleh diterima. Dengan ini kita boleh yakin bahawa H sama dengan 2/5 dan K sama dengan 4/5 adalah tepat. Jika tak ada masalah, kita boleh bincang soalan C. Diberi magnitude bagi vektor X ialah 2 unit dan magnitude bagi vektor Y ialah 3 unit. Dan sudut AOB 90 darjah. AOB 90 darjah. Cari magnitude vektor AB. Sedangkan sudut AOB ialah 90 darjah. Ini bermaksud segitiga AOB ialah segitiga bersudut tegak. Maka kita boleh menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari magnitude A sampai B. Tetapi sebelum itu, kita perlu menyediakan magnitude bagi dua sisi, iaitu OA dengan OB. Kita perlu mencari panjang sisi OA dengan OB sebelum kita boleh mencari magnitude AB. Bagaimana kita boleh mencari magnitude OA? Kita akan salin vektor OA dulu. OA sama dengan 8X kan? Untuk mencari magnitude OA, kita letak simbolnya. Magnitude OA sama dengan magnitude 8X. Kemudian kita akan tulis 8 di luar. 8 darab dengan magnitude X. Selepas itu, kita akan gantikan magnitude X dengan 2 unit. Kita akan tulis 8 darab 2, 16 unit. Maksudnya, kita sudah berjaya mendapat magnitude OA. Sama juga, kita nak cari magnitude OB kan. Jadi, saya salin vektor dulu. OB sama dengan 6Y. Kita akan letak simbol magnitude. Kemudian kita akan tulis 6 di luar. 6 darab magnitude Y. Lepas tu gantikan magnitude Y dengan apa? 3. Jadi kita dapat magnitude OB sama dengan 18 unit. Maka kita sudah boleh mencari magnitude AB sebab dua sisi ini sudah ada. Kita akan guna teorem Pythagoras. Magnitude AB sama dengan puncak kuasa 2, 16 kuasa 2 tambah dengan 18 kuasa 2. Kemudian kita serahkan kepada kalkulator. 16 kuasa 2 tambah dengan 18 kuasa 2. 580. Kemudian kita tekan puncak kuasa 2. Jawapan sama dengan 24.08. Kita tulis 2 tempat perpuluhan. Maka kita sudah berjaya mendapat magnitude AB. Boleh kan? Kalau ikut jalan kerja yang saya tulis, pasti tiada masalah. Jadi sekarang kita lihat pada soalan yang seterusnya. Baik, sama seperti soalan 1, kita perlu labelkan maklumat yang diberikan dengan tepat pada gambar raja ini. Setelah membaca setiap ayat, kita akan terus melabelkan maklumat itu jika perlu. Raja menunjukkan segi 4 selari ABCD. Apabila nampak segi 4 selari, bermaksud panjang AD sama dengan panjang BC dan juga panjang AB sama dengan panjang DC. Dan kedua-dua pasangan ini adalah selari. Kemudian titik P terletak pada AB. Nampak tak P di sini pada AB. Dan titik Q terletak pada garis DC. Q di sini. Boleh?
garis lurus AQ dipanjangkan ke titik A dengan keadaan AQ sama dengan 2QR. AQ sama dengan 2QR boleh ditulis sebagai AQ sama dengan 2/1 QR. Dan saya sudah berpesan bahawa nombor di atas iaitu 2 rujuk kepada bilangan bahagian AQ. Nombor di bawah iaitu 1 rujuk kepada bilangan bahagian QR. Ingat corak ini, boleh? Jadi saya boleh labelkan AQ dengan 2 dan QR dilabel dengan 1. Kemudian kita diberi nisbah AP kepada PB sama dengan 3/1. Bermaksud jumlah bahagian AP 3, manakala jumlah bahagian PB ialah 1. Jadi saya boleh label 3 dan 1. Selepas itu, nisbah DQ kepada QC sama dengan 3/1. Bermaksud DQ 3 bahagian, QC 1 bahagian. Akhir sekali, kita kena labelkan vektor AP dan AD. A ke P ialah 6U anak panah ini dan A ke D ialah vektor V kan, saya label di sini. Maka kita sudah berjaya melabelkan semua maklumat yang diberikan pada gambar raja ini. Sekarang kita membaca soalan A. Ungkapkan dalam sebutan U dan V untuk vektor AQ. Untuk mencari vektor AQ, kita perlu labelkan anak panah pada gambar raja. A ke Q di sini. Jika nak bertolak dari A ke Q, kita boleh memilih laluan AD dengan DQ. Maksudnya kita boleh tulis apa? AQ boleh ditulis sebagai AD tambah dengan DQ. Tanya pada diri, adakah kita mempunyai vektor AD dan DQ? Baik, kita sudah ada vektor AD kan, iaitu V. Maka kita hanya perlu mencari vektor DQ. Di sini kita perlu faham bahawa vektor DQ sebenarnya sama dengan vektor AP. Kerana nisbah adalah sama. Nampak tak? 3/1. Di sini pun 3/1. Bermaksud DQ sama panjang dengan AP. Maka kita boleh tulis apa? DQ sama dengan 6U. Saya tulis di sini. DQ sama dengan vektor AP. Sama dengan 6U. Ini jawapan untuk DQ. Dengan ini, kita sudah boleh mencari vektor AQ kan? Saya tulis AQ sama dengan AD tambah DQ. AD ialah apa? AD ialah vektor V. DQ ialah 6U. Ini jawapan AQ. Senang saja kan? Kalau tak ada masalah, kita tengok A2. Cari vektor PC. Jadi kita perlu sambungkan dengan pembaris P dengan C. Jika nak bertolak dari P ke C, kita boleh memilih laluan apa? P ke B, kemudian B ke C kan? Maksudnya kita boleh tulis PC sama dengan PB tambah BC kan? Selepas itu, tanya pada diri, adakah kita mempunyai vektor PB dengan BC? Kita tak ada vektor PB. Maka kita perlu mencarinya. Bagaimana mencari? Kita boleh menggunakan hubungan PB dengan AP. Yaitu saya tulis di sini. PB sama dengan 1/3 AP. Sebab 1 ini rujuk kepada bilangan bahagian PB dan 3 ini rujuk kepada bilangan bahagian AP. Kemudian kita hanya perlu ganti AP iaitu 6U ke sini. Saya tulis 1/3 darab dengan 6U. Maka kita dapat 2U. Jawapan PB. Kemudian kita nak cari BC kan. BC sama dengan AD sebab ini adalah segi 4 selari kan. BC sama dengan AD. Jadi saya tulis di sini. BC sama dengan AD. Maka BC sama dengan apa? Vektor V. Dan akhir sekali kita sudah boleh mencari PC kan. Sebab PB sudah ada, BC juga ada. Jadi saya tulis PC sama dengan PB tambah dengan BC. Maka kita dapat apa? 2U tambah V. Kalau tak ada masalah, kita tengok soalan yang seterusnya. Tunjukkan titik P, C dan A adalah segaris. Baik, kita tengok gambar aja. P di sini, C di sini dan A di sini. Kita nak tunjukkan
PCR adalah segaris. Maksudnya, 3 titik ini terletak pada garis lurus yang sama. Sama seperti soalan 1, kalau kita nak tunjukkan ketiga-tiga titik adalah segaris, kita perlu mendapatkan format apa? Salah satu vektor ialah gandaan skala vektor yang lain dan mempunyai titik sepunya. Contohnya, kita perlu membuktikan salah satu yang berikut. PR sama dengan K kali ganda PC. Ataupun kita boleh tulis PC di kiri dan PR di kanan. PC sama dengan HPR. Asalkan kita dapat format ini, bermaksud ketiga-tiga titik itu adalah segaris. Sebab di sini kita nampak P ialah titik sepunya. Ataupun kita boleh tunjuk CR adalah K kali ganda PC. Ataupun kita boleh tunjukkan PC adalah H kali ganda CR. Boleh? Akhir sekali, kita juga boleh tunjukkan PR sama dengan K kali ganda CR. PR dengan CR. Ataupun kita boleh tunjukkan CR sama dengan HPR. Dan kita dapat perhatikan semua format ini ada titik sepunya. Ini C adalah titik sepunya, manakala R di sini adalah titik sepunya. Asalkan pada akhirnya kita mendapat salah satu daripada 6 pilihan ini, kita boleh mengatakan titik PC dan R adalah segaris. Tetapi kita perlu menggunakan pasangan vektor yang mana lebih mudah. Saya akan menggunakan PR dengan PC. Kenapa? Sebab tadi kita sudah berjaya mendapat PC kan? Maka kita hanya perlu mencari PR saja. Boleh? Jadi untuk mencari PR, kita perlu buat apa? P ke A, kemudian A ke A. Jadi kita perlu buat apa? Cari vektor AR dulu. Sebab kita tak ada vektor AR. Saya tulis di bawah. AR sama dengan apa? AR boleh ditulis sebagai 3/2AQ. Nampak tak? 3 ini ialah bilangan bahagian AR dan 2 ini ialah bilangan bahagian bagi AQ, 2 bahagian. Jadi saya boleh tulis di bawah AR sama dengan 3/2AQ. Kemudian kita hanya perlu gantikan V tambah 6U ke sini. Saya akan tulis 3/2 darab V tambah 6U. Maka kita dapat 3/2V tambah 9U. Ini adalah jawapan AR. Sedangkan kita sudah mendapat AR, maka kita boleh mencari vektor PR. PA tambah AR. Saya tulis di bawah. PA tambah AR. Akan tetapi, kita tak ada vektor PA kan? Kita ada vektor AP. Jadi saya boleh tulis negatif AP tambah AR. Kemudian kita ganti AP lah. AP adalah 6U kan? Saya boleh tulis negatif 6U tambah 3/2V tambah 9U. Memudahkan, negatif 6 tambah 9, 3U tambah 3/2V. Ini jawapan PR. Maka kita sudah dapat vektor PR dengan vektor PC. PR dengan PC. Jadi saya catat di sini PC sama dengan apa? 2U tambah V. Apabila sampai langkah ini, saya tahu banyak pelajar akan menulis format yang berikut, yaitu PR sama dengan KPC. Namun begitu, ini adalah jalan kerja yang salah. Kita tidak dibenarkan menulis ini pada permulaan. Cuba fahamkan soalan. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak tunjukkan PCR segaris. Bukan diberi PCR segaris. Kita perlu faham bahawa maksud dua ayat ini adalah tidak sama. Dan kita perlu tahu bahawa PR sama dengan KPC hanya boleh ditulis jika kita sudah confirm 100% 3 titik itu adalah segaris. Sekarang kita nak tunjukkan segaris kan? Bermaksud kita belum ada apa-apa bukti bahawa 3 titik ini adalah segaris.
maka kita tak boleh tulis ini pada permulaan. Secara ringkasnya, PR sama dengan KPC hanya akan muncul pada akhirnya, bukan pada permulaan. Jadi, dari manakah kita perlu mulakan? Kita akan mulakan dari vektor yang kompleks. Kita ada vektor PR dengan vektor PC kan? Yang mana lebih kompleks? PR. PR lebih kompleks. Jadi saya akan salin semula vektor PR di sini. PR sama dengan 3U tambah 3/2V. Kemudian kita akan faktorkan 3/2 ini keluar. 3/2 kurungan. Lepas tu tanya pada diri. 3/2 darab apa dapat 3U? Kita boleh tekan kalkulator. 3 bahagi 3/2. Kita dapat 2 kan? Jadi saya isi 2U di sini. 3/2 darab apa? Darab V. Dapat ini. Boleh. Dan di sini kita nampak 2U tambah V kan? Sebenarnya ini adalah vektor PC. Maka kita boleh gantikan PC ke sini. Kita dapat 3/2 PC. Maka PR sama dengan 3/2 PC. Yes, kita sudah mendapat format segaris. Nampak tak? Format PR sama dengan 3/2 PC. Format ini hanya akan muncul pada akhirnya, bukannya pada permulaan proses. Sekarang kita perlu menulis kesimpulan. Bagaimana menulis? Kita tulis macam ini. PR ialah gandaan skala bagi vektor PC dengan keadaan P ialah titik sepunya. Maka titik B, C dan A adalah segaris. Boleh ikut? Ini adalah jalan kerja yang sempurna. Seterusnya kita lihat pada soalan B. Diberi bahawa vektor U sama dengan 3I dan vektor V sama dengan 2I tambah 5J. Ungkapkan PC dalam sebutan I dan J. PC di sini kan, tadi kita sudah dapat 2U tambah V. Kita hanya perlu gantikan U dengan 3I dan V dengan 2I tambah 5J. Jadi saya tulis di sini, ini B1. PC sama dengan 2U tambah V. U ialah apa? U ialah 3I. Dan V ialah 2I tambah 5J. Kembangkan 6I tambah 2I tambah 5J. Dan kita mendapat PC sama dengan 8I tambah 5J. Boleh? Kalau tak ada masalah, kita tengok B2. Cari vektor unit dalam arah PC. Jadi apakah yang kita perlu buat? Kita boleh tulis macam ni. Dia vektor A sama dengan PC. Kemudian vektor A sama dengan 8I tambah 5J. Boleh? Untuk mencari vektor unit, kita perlu mencari magnitude A kan? Jadi saya cari magnitude A dulu. Magnitude A sama dengan apa? Puncak kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Dan ini kita boleh tekan kalkulator. 8 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, iaitu 89 unit. Sedangkan kita sudah ada vektor R dengan magnitude-nya, kita boleh mencari vektor unit. Formula dia apa? Unit vektor sama dengan R bahagi dengan magnitude-nya. Jadi kita hanya perlu gantikan 8I tambah 5J bahagi dengan puncak kuasa 2, 89. Kemudian kita perlu buat apa? Asingkan I dengan J. 8 bahagi puncak kuasa 2, 89I tambah 5 bahagi puncak kuasa 2, 89J. Boleh? Tak susah kan? Semoga anda lebih faham dalam bab vektor ini. Terima kasih kerana menonton sehingga saat ini. Kita akan tamatkan perbincangan di sini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah.
dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.